Jadi untuk mengulas lanjut perkara ini bersama dengan kami di studio ini, saya akan ceritakan iaitu Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Muhammad Effendi Abdul Ghani. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kerana bersama kami pada kali ini. Jadi Effendi, kita tahu punca iaitu isu-isu pekerja produktiviti bukan isu-isu lama, ia sudah lama wujud. Dan kalau kita dapat lihat pada waktu pandemik COVID-19 ini, kita dapat lihat di mana lagi memburukkan keadaan. Jadi kalau kita tengok, jadi apakah isu-isu utama yang membelenggu golongan pekerja ketika ini, dan kita bercakap dari segi kesejahteraan, pelepasan cukai dan segala benda yang merangkumi menyokong produktiviti pekerja. Jadi apa pendapat Effendi mengenai ini? Ya, berkaitan dengan isu semasa dalam negara kita, seperti kita lihat hari ini banyak adalah isu-isu tentang cost of living, isu untuk hidup, bagaimana untuk meneruskan kelangsungan hidup. Walaupun dalam negara kita sekarang berada dalam pandemik hampir 2 tahun lebih, dan kita beralih kepada fasa endemik sekarang ini, dan walaupun dalam keadaan hari ini kita lihat kos-kos hidup kita meningkat, dan tidak dinafikan juga kerajaan juga telah melaksanakan gaji minima kan pada 1 Mei yang lepas, itu 1,500. Jadi sebenarnya itulah bagi membantu kaum pekerja dalam negara kita di samping untuk meneruskan kelangsungan hidup. Dan malangnya gaji minima tersebut pun masih lagi banyak majikan yang tidak melaksanakan gaji minima tersebut. So untuk memastikan memastikan supaya golongan pekerja ni inline dengan keadaan semasa. So sebenarnya kerajaan ataupun kita perlukan adakan reskilling, upskilling untuk memastikan pekerja sekarang ni berada dalam orang kata pekerja-pekerja mahir dalam negara kita. Ini yang sebenarnya perlu kita lihat. Dari segi produktiviti kita lihat sebenarnya, kalau kita lihat dari segi laporan dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara menunjukkan bahawa produktiviti dalam negara kita meningkat sebenarnya. Ekoran selepas kita adakan gaji minima, dan kita lihat inilah satu faktor yang membantu meningkatkan produktiviti pekerja dalam negara kita. Okey, baik. Ini adalah antara isu-isu utama. Tapi sebelum kita ingin memberikan lebih perincian, kita beralih kepada Harith Ashraf Hasnan, rakan setugas. Dia akan menceritakan, kongsikan bagaimanakah landscape tenaga kerja pada ketika ini. Silakan Harith. Ya, Nina, sudah tentu kalau kita bercakap berkenaan dengan tenaga kerja, seperti yang dinyatakan oleh Encik Effendi sendiri, menjelang bajet 2023 ini banyak perkara sebenarnya yang berbangkit, yang boleh diketengahkan melibatkan isu pekerja. Sudah tentu ada data-data penting yang dikongsikan oleh DOSM. Pertamanya kita nak melihat kepada angka berkenaan dengan tenaga buruh Malaysia bagi bulan Julai 2022. Angka terkini melibatkan guna tenaga, iaitu kalau kita bandingkan antara Jun dan juga Julai, guna tenaga kita nampak telah pun menunjukkan penambahbaikan. Walaupun peningkatannya tidaklah begitu tinggi, tetapi masih ada penglibatan ataupun pertambahan dari segi jumlah mereka yang terlibat ataupun yang bekerja daripada 16.57 juta kepada 16.60 juta, dengan kadar penyertaan tenaga buruh adalah 69.6. Ini angka penting untuk kita faham, bermakna pemulihan ekonomi sedang berlaku. Pekerja, mereka yang menganggur sudah mula mendapatkan kerja, walaupun peningkatannya tidak begitu tinggi, tetapi ianya menunjukkan satu pergerakan yang positif. Seterusnya, antara perkara lain juga perlu kita faham sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut dengan Encik Effendi adalah dari segi penduduk bekerja. Mereka yang merupakan bergelar sebagai pekerja adalah 76%. Baik, dengan bekerja sendiri adalah 17.5% bekerja sendiri. Mereka individu yang bergelar majikan pula adalah sekitar 3.4%, dengan pekerja keluarga tanpa gaji 3.1%. Ada perincian penting untuk kita faham apa yang dimaksudkan dengan pekerja keluarga tanpa gaji ini. Kerana pada saat ini kita memahami bahawa sandwich family ataupun sandwich generation itu wujud, iaitu di mana individu yang mungkin bekerja, suami isteri, yang terpaksa menjaga ibu bapa, pada masa sama perlu juga ibu bapa yang berusia dan perlu membesarkan anak-anak. Jadi ini merupakan generasi yang berada di tengah. Ini antara isu-isu yang mungkin boleh dibangkitkan dalam perbincangan kita menjelang bajet 2023 ini. Dan sudah tentu antara perkara lain juga dari segi penganggur. Baik, pengangguran daripada 630.6 ribu pada Jun telah pun berkurangan kepada 620.7 ribu pada Julai. Jadi
anggarannya sekitar dalam 10,000 pengurangan itu jumlah penganggur. Ini satu angka yang boleh dikatakan cukup positif. Seterusnya, kalau kita perincikan dari segi jumlah penganggur, 83.4% ataupun 517.4 ribu merupakan penganggur aktif dengan 16.6% atau 103.3 ribu merupakan penganggur tidak aktif. Dengan luar tenaga buruh pada ketika ini adalah 7.26 juta pada Jun dan menyusut sedikit 7.25 juta pada Julai. Ini juga luar tenaga buruh, ini juga satu perkara yang penting untuk kita fahami. Baik, apabila kita bercakap mereka yang bekerja tanpa gaji, yang bekerja di rumah dan sebagainya, ia melibatkan kerja rumah ataupun tanggungjawab keluarga kekal sebagai utama luar tenaga buruh. Ini bermakna apabila mereka perlu menjaga ibu bapa yang berusia dan sebagainya, terpaksa berhenti kerja, tetapi secara relatifnya itu mereka adalah bergelar sebagai mereka yang bekerja, menjaga ibu bapa dan sebagainya. Inilah perkara-perkara penting. Kerja rumah tanggungjawab keluarga sekitar 42.9% dengan yang bersekolah ataupun menjalani latihan adalah 40.1%. Ini merupakan angka-angka yang penting untuk kita faham. Mengorak langkah ke hadapan, bentuk-bentuk polisi yang perlu kita fahami termasuklah menjelang bajet 2023 dan sudah tentu kita nak meneruskan perbincangan bersama dengan Encik Effendi yang merupakan Presiden MTUC melihat kepada angka-angka ini, terutama kalau kita lihat pengangguran dan sebagainya. Proses pemulihan ekonomi sedang berjalan, kita tahu. Jumlah pengangguran juga kita nampak semakin mengecil. Guna tenaga juga meningkat. Ini bermakna pemulihan ekonomi itu sedang berlangsung. Pandangan mewakili MTUC melihat kepada angka-angka data ini bergerak ke hadapan bajet 2023. Bagaimana kita nak memastikan bahawa kelangsungan ini terus berjalan? Kerana kita tahu cabaran yang mendatang pada tahun 2023 kita tidak tahu lagi, tetapi apa yang kita lalui sepanjang 2020, 2021, COVID-19 dan sebagainya memberi impak yang cukup besar kepada mereka yang bergelar sebagai golongan pekerja. Pandangan Encik Effendi. Ya, kalau kita lihat di segi yang dibentangkan tadi betul, kita kadar pengeluaran menurun, produktiviti meningkat dan MTUC kita percaya ini ada disebabkan daripada pelaksanaan gaji minima. Yeah. Jadi untuk meneruskan kelangsungan kita bagi MTUC kerajaan perlu mengiktiraf sebab ada majikan-majikan yang telah memberi lebih daripada gaji minima kan, macam Yuan B dia bagi 1,800. Jadi kerajaan kena reward majikan-majikan ini. Dan pada masa yang sama bagi pekerja sektor swasta kita cost of living meningkat dan kita MTUC perjuangan kita tengah memperjuangkan supaya kerajaan mempertimbangkan dalam bajet yang akan datang ni memasukkan itu cost of living, itu allowance COLA, dipanggil COLA, yang mana dinikmati oleh penyewa awam, mungkin boleh dibawa kepada pekerja-pekerja swasta, mungkin boleh menggalakkan mana-mana majikan untuk memperkenalkan kita punya gaji minima memperkenalkan kita punya allowance COLA tersebut. Dan pada masa sama kita lihat tadi macam sebut tadi tentang kos-kos perubatan yang telah meningkat. Kita lihat ada pekerja-pekerja yang menjaga ibu bapa mereka. Jadi kita lihat negara kita pun dalam arah aging population sekarang ni. Yeah. So kita harap dalam bajet yang akan datang ni kerajaan boleh memasukkan juga bagaimana untuk membantu pekerja-pekerja dalam segi cost of living. Dari segi kos perubatan kita lihat hari ini dan kita lihat ramai yang terkesan sebenarnya kalau kita lihat dalam Surat Khabar minggu lepas pekerja-pekerja yang telah bersara kan umur 50-60 tahun lebih dah kembali bekerja. So, kenapa? Sebab mereka memerlukan untuk menampung kos-kos perubatan mereka. Pekerja-pekerja sedia ada pun sama juga. That's why kita perlukan satu bajet khas dari kerajaan bagi segi kos perubatan untuk kita lihat kepada pekerja-pekerja dalam negara kita, sama ada yang sedang bekerja ataupun yang selepas bekerja. Sebab mereka yang bekerja tu of course untuk diri dia dan juga untuk keluarga atau tanggungan kepada ibu bapa yang tua yang selepas habis umur tahun bersara tersebut pun ada isu juga kerana mereka telah bersara kan. Betul. Jadi mereka ini perlulah. Semalam saya bersama dengan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Sarvanan yang mencadangkan supaya diwujudkan
pencen untuk pekerja-pekerja swasta. Ini satu cadangan yang baik yang perlu disambut oleh semua pihak supaya apabila pekerja swasta yang telah bersara tu, maka itu dia ada pencen dia. Bagaimana mekanisme nak buat itu kita perlu perhati bersamalah antara majikan, pekerja dan juga dengan kerajaan. Ya, bercakap berkenaan dengan pencen tadi, sebab kalau ikutkan saya nak tanya selepas ini, tetapi Encik Fendi telah pun bangkitkan isu berkenaan dengan pencen swasta ini. Soal mekanismenya tadi kita perlu faham ataupun kita perlu perincikan seperti yang dinyatakan Encik Fendi. Tapi bagaimana kita ingin melihat dari segi, mungkin ada pandangan lah berkenaan dengan pelaksanaannya, kerana secara realitinya kerajaan pada ketika ini menanggung satu, boleh dikatakan bukanlah beban, tetapi satu peruntukan yang cukup besar bagi pembayaran gaji, emolumen, pencen dan sebagainya ini. Mungkin Cik Fendi ada pandangan berkenaan dengan apakah bentuk mekanisme yang bolehlah dilaksanakan kalau kita bercakap soal pencen swasta ini. Kalau kita lihat, kita dalam pekerja-pekerja swasta ni dia ada dua entiti lah yang kita mencarum. Pertama, kita mencarum dalam KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Yang kedua, kita mencarum dalam Perkeso untuk social protections. Jadi macam saranan Menteri Sumber semalam, MTC kita sambut baik bahawa mungkin kita boleh bincangkan apakah mekanisme yang kita buat di bawah Perkeso. Apa yang kita buat penambahbaikan yang lebih luas coverage lagi selain daripada social protections, kita juga boleh buka kepada bagaimana kerajaan, majikan dan juga pekerja kita boleh bincang untuk meluaskan lagi skop Perkeso yang sedia ada hari ini. Dan of course lah, kalau untuk kita perluaskan skop Perkeso tersebut, kita memerlukan sedikit dana atau caruman tu, kerana pasti akan ada peningkatan lah. Jadi bagi M2C kita menyambut baik dan kita bersedia untuk berbincang dengan kerajaan bagaimana untuk kita mewujudkan pencen pekerja-pekerja swasta ni. Baik, jadi untuk soalan seterusnya, adakah kita berada di landasan tepat dalam pembangunan infrastruktur serta training untuk tenaga mahir atau separuh mahir? Adakah ia seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0 sekarang? Dalam negara kita ada TVET sebenarnya. Itu yang dalam itu kita pun mengautai ke TVET ni. Dan kita lihat dalam keadaan hari ini, kalau berdasarkan statistik yang dikeluarkan, saya yakin kita berada dalam landasan pemulihan. Tetapi bagi menyediakan pekerja untuk menghadapi masa akan datang, industri 4.0 sekarang ini kita ada banyak isu tentang isu itu, bagaimana digitalisation masuk dalam negara kita, bagaimana gig economy, pekerja-pekerja gig industri telah bermula dalam ini. So bagi M2C sebenarnya kerajaan perlu juga menyediakan dana bagaimana untuk membuat pekerja atau menyediakan pekerja-pekerja dari segi reskilling, upskilling, jadi penyediaan mereka kepada pekerja yang berkemahiran tinggi di masa-masa akan datang. Sebab hari ini banyak peluang pekerjaan telah hilang secara kita tidak nampak. Kan bila masuknya digitalisation. Contoh macam RFID, kita seronok menggunakan RFID, tetapi pada sama kita mula hilangkan pekerjaan. Jadi bagi M2C, kerajaan perlu bersedia menyediakan satu program atau dana bagaimana untuk menyediakan pekerja-pekerja mahir dalam negara kita, upskilling yang ada. Jadi ini yang sebenarnya yang kena ada untuk long terms lah, ke panjang. Jadi begitu juga mengulas tentang gig economy. Kita lihat apabila berlakunya pandemik dalam tempoh 2 tahun setengah, bagaimana pertumbuhan gig ekonomi berlaku dalam negara kita. Jadi pekerja-pekerja gig ekonomi ini perlu kita lihat juga bagaimana untuk kerajaan membantu mereka. Sebab ini merupakan satu pekerjaan baru dalam negara kita, tetapi status mereka status yang diragui. Ya. Jadi kerajaan memerlukan satu tindakan kerajaan, satu bajet kerajaan dan mewujudkan badan kawasan bagi memastikan pekerja-pekerja gig ekonomi ini terbela. Oh, Effendi ada bercakap pasal TVET tadi. Okey, kalau kita tengok kalau keadaan sekarang TVET mungkin adalah antara inisiatif yang terbaik, tapi kita dapat lihat masih kurang kesedaran pasal TVET ni. Jadi pendapat Effendi sendiri, bagaimana kita nak tingkatkan lagi kesedaran dan apakah kepentingan TVET ini bukan untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang seperti Effendi cakap? Sebenarnya TVET sangat bagus yang dia ada negara, banyak negara yang dalam buat TVET ni sebenarnya. TVET ni sebenarnya untuk kita, macam saya kata tadi, untuk menyediakan pekerja kita daripada pekerja yang berkemahiran rendah, sederhana dan berkemahiran tinggi. So dalam tempoh 2030 ataupun dalam 2025 kerajaan nak ke arah untuk menyediakan pekerja-pekerja tinggi. Jadi saya lihat hari ini TVET mungkin kurang promosi.
kurangnya publishing ini. Saya yakin ramai di luar sana tidak tahu apa itu TVET. Jadi kita bagi MTUC kita perlukan buat engagement bersama-sama dengan stakeholder yang ada, sama ada MTUC ataupun kita punya majikan, dan kerajaan perlu menyediakan inisiatif. Satu allocation budget untuk mereka, bagaimana untuk kita promotekan, bagaimana untuk kita bagi satu insentif pada majikan-majikan yang memperkenalkan atau mempromosikan DVET ni juga pada pekerja-pekerja. Jadi sila itu sebenarnya yang perlu dibuat, dan saya yakin kalau ada dengan TVET hari ini, kita negara mampu seiringlah untuk dari segi productivity dan untuk kita imbangkan dari segi peningkatan dari segi kos hidup, dan kita imbangkan juga dari segi keperluan semasa, dari segi keperluan dari segi 4.0 yang akan masuk dalam negara, yang telah masuk pun sebenarnya dalam negara kita. Cik Fendi, bercakap berkenaan dengan TVET. TVET satu perkara asing, iaitu di mana kalau kita lihat data dan juga statistik penlibatan ataupun menunjukkan minat dalam kalangan orang muda itu agak rendah. Dinamiknya pekerja, saya nak membawa perbincangan kita kepada dinamiknya pekerja golongan muda ini yang mungkin great resignation yang berlaku, dan juga mungkin melihat kepada minat untuk gig ekonomi seperti yang disebutkan tadi. Mungkin bagaimana kita nak memahami dari segi nak memenuhi keperluan dan juga kehendak orang muda pada ketika ini, terutama golongan muda yang bekerja, work-life balance dan sebagainya. Mungkin apakah bentuk insentif ataupun inisiatif yang boleh dilaksanakan kerajaan dalam bajet 2023? Kita lihat hari ini golongan muda hari ini, banyak golongan kita kan ni dia lebih kepada soal gaji kan. Soal gaji itu penting bagi mereka. Sebab ini sebenarnya dah sampai masanya sebenarnya kerajaan kena mewujudkan satu mekanisme bagaimana untuk kita membuat gaji minima untuk graduan-graduan kita. Sebab hari ini graduan-graduan kita ada yang berlaku mismatch kan, berlakunya orang kata diskriminasi kadang-kadang dengan qualification yang tinggi tetapi mendapat gaji yang berbeza-beza, berlakunya diskriminasi dari segi perkauman ataupun dari segi gender. Jadi dah sampai masanya is high time untuk kerajaan untuk mewujudkan satu gaji minimum bagi mereka-mereka graduan ni, supaya tidak berlakunya orang kata diskriminasi oleh pihak-pihak mana pihak tertentu dah lah kan. Berkaitan tentang mismatch pula. Sekarang hari ini banyak berlaku mismatch dalam negara kita sebab ialah katakan dari segi kroni, dari segi kabel yang mereka masuk untuk alam pekerjaan. Jadi kadang-kadang pekerja ataupun graduan yang betul-betul berada dalam industri tersebut tetapi berlakunya mismatch, ini boleh menyebabkan penurunan dari segi produktiviti kan, dari peluang-peluang pekerjaan kepada mereka yang sepatutnya yang kita lihatlah, ini perlu dilihat oleh kerajaan lah. Cik Fendi sebut berkenaan dengan mismatch, kita tak boleh nafikan mismatch, brain drain dan sebagainya. Itu satu perkara lagi, brain drain itu mungkin kita boleh bincang seterusnya. Tetapi melihat kepada tadi menyebut berkenaan dengan gaji, kerajaan mengumumkan penangguhan pelaksanaan gaji minima itu. Bagaimana? Saya ada baca kenyataan yang dikeluarkan oleh MTUC. Mungkin pandangan pendirian dalam siaran langsung perbincangan kita ini, pendirian MTUC berkenaan dengan penangguhan pembayaran gaji minima ini, kerana ianya sedikit sebanyak akan mengubah persepsi terutama golongan muda untuk masuk ke dalam industri. Sebenarnya penangguhan dibuat ni kepada industri kecil ataupun mana-mana majikan yang mempunyai pekerja 5 ke bawah. Bagi MTUC sebenarnya ia telah berlakunya diskriminasi kerana kita tidak boleh ada dua gaji yang berbeza walaupun ia berlakunya layoff ataupun tempoh bertenang untuk golongan-golongan SME ini ataupun golongan majikan kecil ni supaya pekerja-pekerja yang di bawah 5 orang ke bawah ini mendapat gaji 1,200, tetapi ia berlakunya diskriminasi. Kalau pejabat sebelah-sebelah, kalau pejabat ni ada 10 orang pekerja, pejabat ni ada 5 orang ke bawah pekerja, tapi tempat yang sama, jadi gaji berbeza. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita lihat, dan bagi kita dalam bajet yang akan datang ni, kerajaan perlu juga membantu majikan-majikan kecil ni, perusahaan-perusahaan kecil ni, IKS, APKS ni. Contohnya di Sabah dan Sarawak banyak juga gaji minima tidak dijalankan sebab majikan yang berada dalam golongan sederhana atau kecil ni, mereka mungkin ada sedikit kurang kemampuan
Dan mungkin dalam bajet 2023 ni kerajaan perlu bantu mereka untuk survive dan mungkin boleh memberi inisiatif ataupun kita bagi pengecualian cukai. Banyak perkara yang kerajaan boleh bagi untuk supaya perusahaan industri kecil ini dapat membantu meningkatkan produktiviti, membantu kaum pekerja kita yang bergaji-gaji yang bawah 1,500 ataupun yang berada dalam 5 orang ke bawah ni. Ini yang kita lihat yang kerajaan perlu buat untuk memastikan kelangsungan perusahaan industri kecil ni lah. Okey, kalau kita tengokkan kadar pengangguran kita sudah masih tinggi setakat ni, Ya. 5.3%. Namun mungkin angka ini akan berubah setakat September ini. Tapi realitinya ia agak tinggi. Jadi kalau kita nak tengok, one of the reason, as you just said, ada penangguhan pelaksanaan gaji minimum. Lepas tu kurang adaptasi digital walaupun dah ada tapi sangat perlahan. Lepas tu ataupun mismatch kepakaran sedia ada. Jadi bagaimana kita nak tangani isu pengangguran ini secara holistik? Apakah inisiatif ataupun insentif yang boleh kita beri fokus sekarang? Kalau kita lihat dari segi pengangguran ni, kalau nak katakan dari segi rakyat Malaysia tak nak bekerja dalam industri 3D itu pun 3D. Kita ada industri 3D, kita ada industri-industri yang ada rakyat Malaysia tidak bekerja yang ditampung oleh pekerja asing sebenarnya. Tetapi sebenarnya dalam hal ini MT cuma lihat dari segi gaji yang holistik, gaji yang munasabah. Jadi kalau ada gaji yang ditawarkan itu munasabah atau gaji itu yang tinggi, saya lihat ia akan menggalakkan banyak golongan muda untuk bekerja. Sebab tidak dinafikan hari ini, semalam 2 hari lepas isu kenapa pekerja kita, rakyat kita nak bekerja di Cambodia. Yang ada isu jadi mangsa. Kenapa rakyat kita keluar ke Singapura untuk bekerja sebagai penguntit sampah. Kenapa rakyat kita keluar pergi ke Australia untuk bekerja sebagai pemetik buah. Kenapa? Sebabnya adalah gaji. Jadi dalam negara kita, saya rasa gaji minimum itu baguslah kerajaan telah laksanakan. Tetapi mungkin sudah sampai masanya untuk kerajaan untuk memikirkan bagaimana untuk kita buat gaji kehidupan. Ya. Living wage yang perlu ada dalam negara kita. Sebab untuk mencapai rancangan Malaysia yang ke-12, iaitu pendapatan isi rumah 10,000, is the right time now kerajaan untuk memikirkan dalam bajet 2023 ini bagaimana untuk ke arah tersebut dan bagaimana untuk encourage golongan muda kita untuk bekerja dalam negara kita. Because mereka ada skill, mereka ada kepakaran. Saya tak nafikan bahawa tapi peluang untuk pekerjaan tu mungkin berlaku terhakis atau terkurang sebabnya mismatch. Ini sebenarnya kerajaan perlu perhalisi lah bagi kita. Terakhir sekali, Effendi, apa harapan Effendi ataupun apa yang harapan MTUC untuk menjelang bajet 2023 ni? Pertama, kita lihat hari ini cost of living lah. Kos kehidupan hari ini meningkat. Kos kita punya perubatan meningkat sebenarnya. Jadi kita lihat kerajaan perlu lihat bagaimana untuk membantu golongan B40, M40 dan T20 pun terlibat sebenarnya dalam cost of living hari ini. Dan kita lihat, saya cerita tentang pekerja sekarang yang bekerja. Yang bekerja ni mereka ialah ada gaji minima, dah buat macam-macam inisiatif. Bagi MTC kita daripada dulu kita cadang kepada kerajaan supaya memberi galakan kepada majikan hendaklah melaksanakan allowance cost of living COLA satu untuk pekerja yang ada. Bagi pekerja-pekerja yang dalam aging population kan, dalam menuju negara tua banyak kan pekerja-pekerja kita berada kat aging populations. Mereka ni sebenarnya keluar untuk bekerja sebab untuk menampung kos perubatan mereka. So bagi mereka-mereka yang ini kita lihat sebenarnya kerajaan perlu lihat bagaimana pekerja-pekerja yang lepas 60 tahun yang bersara ni datang balik untuk bekerja sebab untuk menanggung menyara kos perubatan mereka. Ini pun kerajaan perlulah bagi sikit dalam bajet bagaimana untuk menguang kos perubatan bagi mereka yang berada dalam umur lebih 60. Dan juga bagi mereka-mereka yang pernah yang masih lagi ada hari ini yang masih lagi hidup sebelum hari kemerdekaan kita. Mereka ni perlu kerajaan untuk orang kata mengiktiraf mereka-mereka ni supaya memberi satu bajet khas untuk mereka-mereka ni, satu recognition ke mereka ni yang telah bersama dalam negara sebelum kita kemerdekaan kita. Dan keempat, kita zaman Tun Mahathir dulu ada fasa antara penswastaan. Ya. Kerajaan, penswastaan kepada
masuk swasta di corporation lah. Mereka ni ada bekas kerajaan kerajaan sebenarnya. Jadi ini pun mereka ni terpaksa sekarang ni bekerja sebagai pengawal keselamatan untuk menampung sebab memang mereka telah ambil option untuk bekerja dalam sektor swasta, tetapi pencen mereka ni sangat rendah. RM120, RM90. Jadi sampai masanya kerajaan perlu juga ada bagi mereka ni bekas pekerja awam ni yang telah memilih option untuk bekerja dalam swasta, mereka perlu ada pencen minima tu. Kerajaan perlu revise balik dalam bajet 2023 ni. Kita harap kerajaan dapat memberi sedikit allocation supaya memastikan mereka ni ada pencen yang minima lah. Baik. Ini adalah perkongsian menarik mengenai memahami bagaimanakah landscape tenaga kerja buruh ini, dan sekali lagi saya ucapkan iaitu Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Muhammad Effendi Abdul Ghani, sekali lagi saya ucapkan atas perkongsian menarik ini.